أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah diizinkan untuk kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan pembacaan daripada kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan berkenaan dengan kematian dan juga hari akhirat. Jadi pada pembacaan kita yang lepas, kita membacakan hadis berkenaan dengan disunatkan untuk kita apabila selesai mengkebumikan jenazah untuk berdiri sebentar, terutama sekali di sisi kepalanya, dan mengingatkan dia tentang syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kan, sesungguhnya jenazah atau mayat di dalam kubur itu mendengar kata-kata yang diingatkan oleh orang yang masih ada di kubur pada ketika itu. Cuma kita je dia tidak dapat membalas kata-kata kita, dan kita pun tidak nampak dia, dan kita pun tak tahu apakah respon dia. Tapi hakikatnya dia akan duduk dan bersedia untuk menjawab soalan dua malaikat tersebut. Yang paling penting, jawapan itu bukanlah dari lisannya semata-mata, tapi ialah daripada bantuan amal ibadahnya yang akan dapat membantu dia menjawab dari segi syahadahnya, ya, terutama sekali dalam apabila diingatkan tentang perkara wa annaka radita billahi rabba, ya, kita ingatkan dia bahawa redalah engkau Allah itu sebagai Tuhan kamu, Islam itu sebagai agama kamu, Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah, dan juga setiap sesuatu itu, Quran itu sebagai pemimpin kamu, dan mungkar nakir akan bersoal jawab tentang perkara-perkara tersebut. Maka sekiranya imannya, amalannya dapat menjawab, membantu dia untuk menjawab soalan-soalan tersebut, maka mungkar dan nakir akan meninggalkan dia dalam keadaan yang nyaman. Tapi sebaliknya, sekiranya dia tidak berada dalam keadaan yang baik, tidak berada dalam keadaan qauli thabit untuk dia menjawab soalan mungkar dan nakir, maka bersedialah untuk menerima paluan-paluan serta seksaan yang akan diterima disebabkan tidak yakinnya kepada Islam semasa hidupnya. Baik, maka insya-Allah pada hari ini kita menyambung berkaitan dengan bab fi nisyani ahli al-mayyit mayyitahum wa fil amali wal ghaflah. Bab berkenaan dengan kelupaan ahli keluarga jenazah, ahli keluarga orang meninggal dunia itu, supaya dia ada harapan dan juga kelalaian dalam kehidupannya. Apakah maksudnya? Berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Abu Hadbah Ibrahim bin Hadbah qala haddathana Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna masyi'il janazah qad wukila bihim malak fahum muhattamuna مخزونون حتى إذا أسلموه في ذلك القبر ورجعوا راجعين أخذ كفا من تراب فرمى به وهو يقول
irji'u ila diyarikum ansakumullahu mautakum fayansuna mayitahum wa ya'khuduna fi shira'ihim wa bai'ihim ka'annahum lam yakunu minhu wa lam yakun minhum. Hadis sahih. Ya, baik tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bermaksud daripada Anas bin Malik berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penghantar-penghantar ataupun pengiring jenazah itu telah mewakilkan dia kepada malaikat. Fahum muhattamuna mahzunun, yang pada ketika itu penghantar jenazah ini ataupun pengiring jenazah ini secara adatnya berada dalam keadaan yang bingung dan juga dalam keadaan yang sedih. Kan jaranglah orang hantar jenazah tu dalam keadaan bersukaria, bertepuk-tepuk tangan, tak ada ya tuan-tuan. Dalam keadaan biasanya mengiring jenazah tu dia akan berzikir, dalam keadaan insaf, dalam keadaan bingung ni dikata mungkinlah, contohnya kalau kematiannya kematian yang mengejut, kan, kematian yang mengejut, tiba meninggal dunia, jadi masing-masing semasa mengiring jenazah tu pun berfikir, kan, bermain-main dalam fikiran mereka bahawa baru semalam duduk minum kopi sama-sama, tiba-tiba dah meninggal hari ni. Jadi bingung nak berarti kata macam sukar untuk menerima kematian seseorang itu yang sedang dibawa jenazahnya pada ketika itu. Dan sudah pasti kalaulah dia di kalangan ahli keluarganya yang rapat, kawan karibnya, akan berada dalam keadaan yang sangat sedih, kan? Hatta idza aslamuhu fi dzalikal qabr, sehinggalah selesai urusan pengkebumian jenazah tersebut, dah ditanamkan, dah di tanah tu timbus dah ditimbus semua, dah selesai, maka waraja'u raji'ina, maka tidak ada lagi, tak ramai, dan memang semualah tidak akan ada yang tunggu, semuanya akan balik. Dan semasa dalam langkah balik tersebut, ada malaikat yang telah diwakilkan berada di kubur tersebut. Kita pun tahu malaikat ni sebenarnya banyak dan ada tugasan-tugasannya, dan salah satu tugasan malaikat di kubur itu, dia akan akhadha kaffan min turab. Digambarkan dekat sini, dia akan mengambil segenggam tanah daripada kubur tersebut, faramabih, dia akan campakkan kepada orang yang sedang berjalan pulang tu. Tapi kita nampak tak? Kita tak nampak tuan-tuan. Digambarkan macam itulah, maksudnya orang dah nak balik itu, dah selesai pengkebumian, malaikat akan ambil satu tanah segenggam, maka akan dicampakkan sampai dia berkata, irji'u ila diyarikum ansakumullahu mauta, baliklah, pulanglah kamu ke rumah kamu, Allah akan melupakan kamu tentang orang yang kamu sudah kebumikan ini. Maka selepas itu mereka akan lupa tentang warisnya itu yang sudah meninggal dunia, dan mereka akan berterusanlah dalam urusan jual beli mereka, ka'annahum lam yakunu, seolah-olah mereka tidak pernah bersama-sama ataupun tidak pernah hidup bersama-sama dengan orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Kan? Jadi begitulah tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kelupaan. Lupa ni salah satunya merupakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana sekiranya Allah tidak campakkan sifat lupa dalam diri kita, apabila kita kehilangan ibu, kehilangan ayah, kesedihan yang akan kita alami akan berterusan. Asyik teringat. Dan kalau dari psikologinya akan membawa kepada kemurungan. Bila dah kemurungan akan jadi gila, kan? Gila mental dan sebagainya, menyebabkan dia tidak waras, tidak sehat dan sebagainya. Kenapa? Terlalu mengingatkan tentang orang yang sudah pergi meninggalkan dia, kan? Maka Allah jadikan tugasan malaikat tadi mencampakkan tanah itu dan datangkan lupa kita. Sedih, tapi sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Contohnya kalau keluarga tu mungkin ambil cuti 3 hari, 4 hari uruskan apa-apa urusan, lepas tu dah lupa dah.
Lupa dalam arti kata bukanlah kita tak sayang kepada waris kita tu. Lupa dalam arti kata kita kena move on. Kita kena teruskan kehidupan kita. Yang mana bekerja, mana yang nak kahwin, mana yang nak pergi umrah, mana yang, teruskan kehidupan seperti biasalah. Jangan pula disebabkan kematian semua benda tak jadi buat. Kan? Tidaklah seperti itu Islam mengajar kita. Kerana itu sering saya ulangkan bahawa kalau kita nak mengucapkan takziah kepada orang waris-waris yang telah ada di kalangan mereka meninggal dunia ini, cukuplah dalam tempoh 3 hari sahaja selepas kematian waris tersebut. Janganlah sampai dah seminggu pun ucap takziah lagi, dah sebulan pun ucap takziah lagi. Pasal tu juga dari segi Islam yang sebenar-benarnya tidak dianjurkan sangat untuk kita mengadakan yang disebutkan sebagai tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Supaya apa? Supaya jangan teringat sangat, jangan terbawa-bawa dengan benda tersebut. Cukuplah sekadar dengan kita waris terutamanya itu anak-anak dan juga kaum kerabatnya melakukan amal-amal soleh, meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut. Contohnya menghubungkan kembali silaturahim. Kan? Jadi kalau ada lagi saudara-saudara yang masih terputus hubungan, dirapatkan kembali. Jangan terlalu mengingatkan tentang membawa kepada kesedihan yang melampau. Cukup sekadar mengingatkan dan mendoakan kepada mereka yang sudah meninggal dunia, dalam arti kata kita meneruskan kehidupan yang biasa kita laksanakan dan jual beli, kerja dan sebagainya. Maka begitu juga dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala lamma masaha ala dhahri Adam alaihi salam, ketika mana Allah menciptakan Adam, kan Allah digambarkan kat sini Allah menyapu di belakang Adam, sulbi Adam alaihi salam, fastakhraja dhurriyyatihi, maka keluarlah ramai banyak daripada zuriat Nabi Adam alaihi salam. Qalatil malaikah, malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tasi'humul ard, wahai Allah, tak cukup bumi ni nak menampung semua anak Adam ni. Kan maknanya kalau ditepukkan belakang Adam AS tu, keluar zuriat tu daripada tulang sulbi Adam memang banyaklah di luh mahfuz sana tu. Luh mahfuz sana tu. Maka malaikat pun nampak banyaknya, tak cukup bumi ni. Kan? Maka berkata Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilul mauta, aku jadikan kepada mereka ini kematian. Qalat Rabbi la yahnihim al-aish, kalau begitu mereka tidak akan rasa aman, tidak akan merasa nyaman tentang kehidupan. Kalau mereka hidup nak mati pula. Kan? Qal inni ja'ilu amalan, Allah menjawab, aku akan jadikan kepada mereka harapan. Harapan ni maksudnya betul-betul ada vision, ada wawasan. Setiap daripada kita, bila kita hidup, mesti ada target kehidupan kita, sama ada jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek ni maksudnya kita ni dah ada plan. Contohnya paling simple, anak-anak kita kan habis sekolah rendah, kenapa dia belajar dan sebagainya? Nak sambung ke sekolah menengah. Habis sekolah menengah nak sambung ke universiti. Habis universiti nak sambung ke bekerja. Dah habis bekerja, kahwin nak beli rumah, beli kereta. Maksud setiap daripada kita ni ada tujuan, target dan sebagainya. Yang berniaga meniaganya, yang bekerja sendiri terpulang kepada target untuk dia mendapatkan apa yang diimpikan dalam kehidupan dia. Datangnya daripada siapa? Ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi bila kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia ini, kita tahu akhirnya kita akan mati, tapi jangan meninggalkan terus kehidupan yang Allah telah sediakan, nasib dan rezeki kita ketika mana kita di dunia. Allah sebutkan wala tansa nasibaka minad dunya, dan kau lupakan, jangan kau abaikan nasib, itu rezeki kamu, peluang kamu yang ada di dunia ini, maka ambillah peluang sebaik-baiknya. Baik, fal amal, dan tujuan dan harapan serta target kehidupan kita ini, wawasan ini merupakan rahmatun minallah yantazimu bihi asbabul ma'ash, yang menjadikan kita tidak dapat merancang kehidupan.
Kan selepas ni apa kita nak buat, besok apa kita nak buat, minggu depan apa kita nak buat, bulan depan, kenapa kita ada perancangannya yang merupakan rahmat dan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahkum bihi umuri dunya, dalam keadaan kita menguruskan dunia ini kerana kita manusia ini adalah khalifah. Kita khalifah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah oleh Allah untuk mentadbir alam ini, untuk mentadbir dunia ini dari segi pengurusan hartanya, pengurusan pekerjaannya dan sebagainya. Wa yataqawwa bihi as-sani' ala san'atihi wal 'abid ala ibadatihi. Dalam masa yang sama tidak melupakan tanggungjawab kita dalam menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu kecuali lah hanya untuk menyembah diri kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yadimmu min al-amal mamtadda wa tal hatta ansa al-aqibah wa thabata an salihil a'mal. Sekiranya hamba Allah Subhanahu wa taala itu sekadar meletakkan target duniawi semata-mata, yang ini salahnya tuan-tuan. Dia meletakkan target dunia semata-mata sehingga melupakan tujuan utama Allah jadikan dia di atas muka bumi Allah ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi abid, untuk mengumpulkan bekalan. Kerana itulah ada sebahagiannya terleka dan terlalai dengan angan-angan dia, tak ingat akan balasan yang bakal diterima di masa di hari akhirat nanti. Wasabita an salihil amal, dan malas untuk melakukan amal ibadah. Macam mana kita nak tahu tuan-tuan? Tepuk dada tanya iman. Contohnya, seringkali saya bagikan satu contoh harian kita. Kenapakah kita bangun pagi-pagi? Kita bangun pukul 5, bangun pukul 6. Apa niat kita nak bangun pagi itu? Kan? Kalau kita niat, alhamdulillah ya Allah, aku bangun pagi, awal pagi ni untuk bersedia untuk aku solat subuh. Kan? Mungkin dia sempat untuk tahajud, sempat untuk mempersiapkan dirinya solat subuh. Selesai solat subuh, ya Allah, aku nak pergi kerja. Kan? Kalau hari cuti tuan-tuan, tetap konsisten, tetap istiqamah. Dia bangun juga pukul 5, pukul 6. Sebab apa? Aku bangun ini untuk solat subuh, bersedia untuk solat subuh. Hari cuti pula, alhamdulillah, aku dapat nak pergi dengar kuliah subuh di surau di masjid. Kalau hari kerja mungkin sibuk. Jadi rutin dia itu setiap pagi memang renew dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang menjadikan target hidupnya kat dunia semata-mata, kenapa dia bangun pagi-pagi? Nak pergi kerja, nak kejar punch card. Kalau lambat bangun pagi, nanti jalan jam. Bila jalan jam, punch card merah, kan tak sempat nak pergi kerja. Maka hari cuti, hari cuti tak kerja, so aku boleh bangun pukul 8, boleh bangun pukul 9, nanti qada ajalah solat subuh tu. Inilah dua perbandingan bagaimanakah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan target kehidupannya untuk dunia semata-mata ataupun juga untuk akhirat, yang memang menjadi tujuan utamanya, yang menjadikan dunia ini sebagai alat untuk dia mendapatkan kebaikan semasa di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkatalah Imam Hasan Al-Basri, al-ghaflatu wal amal, kelalaian, kelupaan, kelalaian dan kelupaan. Ghaflah ni lupa, yang kita lupa tuan-tuan, dan juga amal, dan juga harapan kita punya target wawasan kita ni. Dua benda ni, lupa dan juga ada target kita, merupakan ni'matan azimatan ala ibnu Adam, merupakan dua nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada anak-anak Adam. Walaulahuma ma masyal muslimun fit turuq. Kalaulah tak ada kedua-duanya ini, maka orang-orang Islam akan berada dalam keadaan yang kesesatan. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita kena faham, kita sebagai orang Islam perlu seimbangkan kehidupan duniawi kita dan kehidupan ukhrawi kita. Mana yang sudah pergi, nasib mereka, kehidupan mereka sudah pun berlalu. Kan, mungkin orang dah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu, maka cukuplah sekadar kita mendoakan mereka dan ingat apa jasa-jasa yang telah mereka lakukan, kita teruskan. Siapa yang dengan mereka siapa berkawan, kita teruskan silaturahim dan sebagainya. Maka tidak perlu untuk kita buat benda-benda yang kita cakap terlalu membawa kepada ta'asub, membawa kepada kesesatan.
sampai kita menggantung gambar, ya, gantung gambar lepas tu dikalungkan dengan bunga. Tak cukup dengan di rumah, kita hiaskan pula kuburnya, kan, membawa kepada penyembahan kepada kubur, terlalu nak memuja, terlalu nak mengingatkan kepada benda-benda yang tak sepatutnya. Yang dah kita sebutkan tadi, mana yang dah pergi. Cukup dengan kita mendoakan, doa pula boleh sampai di mana-mana. Tidak semestinya untuk kita pergi ke kubur itu. Kalau ada niat untuk kita pergi ke kubur, niat kita sebagai apa? Untuk kita mendekatkan diri kita kepada kematian. Bukan sekadar untuk menghiaskan kubur, untuk duduk lama-lama dekat kubur. Tidak seperti itu. Kan, sekadar kita mengingatkan. Nabi pun sebut, ziarahlah kubur. Dengan kamu menziarahi kubur, kamu akan ingat kepada mati. Cukup sekadar itu. Jangan terlalu memuja, jangan terlalu membawa kepada perkara-perkara yang mungkar, yang boleh membawa kepada kesesatan yang melalaikan. Baik. Jadi kerana itulah kita teruskan kehidupan kita. Yang mana yang telah pergi, nasib mereka sudah lepas. Kita lah meneruskan kehidupan yang Allah sediakan jalan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala Matrah bin Abdullah, "Lau alimtu mata ajali." Kalaulah sekiranya kita tahu, ni juga hikmah, kenapakah Allah sembunyikan hari kematian kita? Kenapa kita ni tak tahu tentang bila kita nak mati? Kan, antaranya supaya la khasyaitu dhahaba aqli. Kalaulah betul kita tahu tarikh kita nak mati, kita akan terlalu fokus ibadah semata-mata dengan kita meninggalkan kerja-kerja dunia. Kan, kita tak nak, ya, kena faham konsep ni tuan-tuan. Dalam iman dan takwa kita, kita tahu apa yang kita buat ini semuanya untuk akhirat. Maksud yang salah di sini adalah dia terlalu memfokuskan kepada ibadah khusus. Maksudnya dia solat aja, dia doa aja, tak cari rezeki, tak bekerja dan sebagainya. Kan, sehingga boleh membawa kepada kegilaan dia dalam ibadah. Apa maksud kegilaan dalam ibadah, tuan-tuan? Dia dah tak ingat ahli keluarga dia dah tak ingat apa tanggungjawab dan amanah yang dipikul semasa di dunia. Dia fokus hanya untuk ibadah yang khusus sahaja. Itu adalah sesuatu yang salah. Walakin Allah Subhanahu wa ta'ala manna ala ibadihi bil ghaflati 'anil maut. Kerana itulah kadang-kadang Allah lupakan kita ini tentang kematian. Lupanya itu bermaksud bukan lalai. Kita ingat, ya, bukanlah lalai untuk kita mengingati mati. Terlupanya kita itu untuk kita berusaha bersungguh-sungguh dalam kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Walaula al-ghaflah ma tahinu ya'ishu wa la qamat bainahumul aswaq. Kalau seperti saya bukan tadi, kalau tak ada orang yang terlupa, terlalai, sudah pasti tidak akan ada pasar raya, tidak akan ada kenderaan. Orang semua duduk di iktikaf dekat masjid semata-mata. Kan, tak buat kerja lain, dah habis. Macam mana kita nak makan, nak hidup? Kerana itulah Allah kurniakan apa tadi? Dua perkara: kelupaan kita kepada orang yang telah meninggal dunia, dan juga sekali-sekala kita lalai kepada kematian. Dan kadang kita tidak melupakan tanggungjawab kita kepada Allah, tanggungjawab kita sesama manusia. Baik. Seterusnya tuan-tuan, bab fi rahmatillah bi 'abdihi idza adkhala fi qabrihi. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya apabila dimasukkan ke dalam kubur. Qala Ata al-Khurasani, berkata Ata al-Khurasani, arhama ma yakunu rabbi 'abdihi. Allah Subhanahu wa ta'ala sering mendatangkan ataupun mengurniakan rahmat kepada hamba-hambanya. Idza dakhala fi qabrihi wa tafarraqa an-nas anhu wa ahlihi. Terutama sekali apabila seorang hamba itu dimasukkan ke dalam kubur dan dia akan berpisah dengan manusia di sekelilingnya, termasuklah waris dan ahli keluarganya. Satu riwayat mengatakan bahawa kuntu akhtalifu ila Abi Umamah Al-Bahili bisyam. Aku telah menziarahi saudara aku Abu Umamah Al-Bahili di Syria, di Syam. Fadakhalat yawman ala fata maridun min jiran. Maka Abi Umamah telah menziarahi seorang jirannya, seorang pemuda yang sedang sakit, dan dia macam marah dekat pemuda tu. Ya aduwallah, alam amaraka alam anhaka. Seolah-olah pemuda ini tak pernah buat benda baik. Seolah digambarkan macam itulah. Wahai musuh Allah, aku dah ingatkan kau, aku dah larang kau jangan buat benda-benda yang tak elok, jangan buat benda jahat, buat benda yang baik sahaja. Seolah-olah macam itulah digambarkan.
Faqala al-fata, berkatalah pemuda tersebut, ya ammah, wahai pakcikku, kan, law anna Allah dafa'ani ila walidati, kalaulah sekiranya aku ini lebih awal meninggal daripada ibu dan ayahku. Kan maksudnya pada ketika itu ibu dan ayah ini dah meninggal dulu, tak ada benda yang boleh diubah pun. Maksudnya apa tuan-tuan, kalau ibu dan ayah itu dah meninggal, kesannya kepada anak-anak yang ditinggalkan itu tidak mengubah pun, melainkan dia sendiri yang menentukan kehidupannya. Kan, maksudnya ada kalanya apabila ibu dan ayah tu meninggal dunia, ada sebagai anak-anak ni dia akan berubah dalam arti kata mungkin sebelum ni dia agak nakal, agak tak terkawal, dia akan insaf. Sebab apa? Mak ayah dia dah meninggal. Boleh jadi juga bila dah pergi orang yang disayai, macam saya sebut tadi, dia akan menjadi kemurungan, teringat dan sebagainya, akan membawa kepada kehidupan yang lebih kita sebut bukanlah celaka, maksudnya kehidupan yang tidak menyeronokkan bagi diri dia. Bagi dia dah kehilangan orang tersayang, apa lagi makna kehidupan dia, sebagai contohnya seperti itulah. Jadi benda tu tak akan mengubah apa-apa pun, kecuali lah apa yang dilaksanakan selepas kematian seseorang itu. Kaifa kunta sadi'atun bi, apa yang kau boleh buat kepada aku wahai pakcikku. Kan dia seolah mencabar pakcik dia ni yang bersangka buruk dengan dia. Kan, qal tadkhulukal jannah, kan, maka Allah Subhanahu wa taala boleh memasukkan hambanya ke dalam syurga atas kehendaknya juga. Baik, kemudian qal Allahu arhama bi min walidati, Allah Subhanahu wa taala berahmati aku dan ibu bapaku, wa qabadhal fata, dan kemudian matilah, meninggal dunialah pemuda tersebut. Fadakhalatil qabri ma'amihi, maka pakcik tadi memasukkan dia ke dalam liang lahat, dalam kubur. Falamma ansiwahu saha wa faza'a, bila dia masukkan ke dalam jenazah tu ke dalam kubur, terkejut pakcik tu. Yang digambarkan anak tadi macam seolah-olah kita cakap apa, nakal sangatlah, macam tak pernah nampak, macam tak pernah buat benda baik pun. Kan, dia terkejut kerana fasahalahu fi qabrihi wa mal'u nuran, ya, ini adalah sebahagian kita sebutkan sebagai hijab yang dibukakan sedikit untuk hamba-hambanya, maka nampak kuburnya itu diluaskan dan juga terpancar cahaya daripada kubur tersebut. Jadi di sini tuan-tuan puan-puan Allah Subhanahu wa taala bermaksud kita jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mana yang telah pergi, mereka sudah meninggalkan kita teruskan kehidupan, dan kalaulah kehidupan kita itu ada titik-titik hitam yang pernah kita lakukan, sentiasalah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang akan mati dalam keadaan yang tidak baik. Jangan terpengaruh sangat dengan cerita tanah kubur tu. Kan, orang buat ni je dia akan jadi datang, kan. Jangan percaya sangat. Sekarang tengok cerita tak apa, kan. Setiap orang yang masuk ke dalam kubur itu ada rahmat Allah yang akan Allah berikan kepadanya, kerana Allah sangat kasih dan sayang kepada hamba-hambanya, melainkan hamba itu sendiri yang tidak mahu bersungguh-sungguh melaksanakan amalan, mengumpulkan bekalan untuk menjadi pendinding semasa di dalam kubur dan juga di hari akhir nanti. Maka saya mohon ampun dan maaf yang besar dengan saya kata, kerana segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.